Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Tumpuan berita hari ini ialah mengenai komitmen Sarawak dalam menyokong program penghijauan Malaysia. Untuk perinciannya kita bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sehubungan itu, Sarawak menyasarkan untuk menanam 35 juta pokok untuk menjayakan program penghijauan Malaysia yang menyasarkan penanaman 100 juta pokok menjelang tahun 2025. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, sebagai wilayah yang besar di negara ini, Sarawak mampu bertindak sebagai peneraju tindakan iklim dengan mengambil pelbagai inisiatif dalam mengimbangi pembangunan dan kemanfaatan alam sekitar. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, sehingga 30 Mei lalu, sebanyak 33,162,534 pokok telah ditanam di seluruh negara, dengan Sarawak mendahului senarai iaitu 12,247,202 pokok. Beliau berucap demikian pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Sarawak Energy dan Jabatan Hutan Sarawak bersempena Hari Alam Sekitar Sedunia di Taman Rimba Samajaya Kuching. Dalam ucapannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga memaklumkan Sarawak juga berhasrat untuk mewartakan kawasan Bukit Siol di Petrajaya dan Bukit Lima serta Bukit Asik di Sibu sebagai Taman Rizab semula jadi. Sementara itu, beliau turut menyaksikan MOU antara Sarawak Energy dan Jabatan Hutan Sarawak untuk bekerjasama dalam penanaman dan perlindungan pokok dan menjalankan projek penyelidikan berkaitan biodiversiti. MOU itu bersempena perasmian kempen penanaman pokok bersepadu 10 tahun perlindungan dan pemulihan habitat Sarawak Energy. Sebanyak 7 projek bernilai RM24.1 juta diluluskan Kerajaan Sarawak bagi pembangunan di Dewan Undangan Negeri Dun Lambir. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, peruntukan itu mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan negeri dan sokongan penduduk kepada gabungan Parti Sarawak dalam pilihan raya negeri ke-12 yang lepas. Dedah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, 7 projek terbabit adalah projek tamu Taman Tunku Jalan Tunku bernilai RM6 juta, Integrated Community Centre Fasa 3 bernilai RM5 juta dan Masjid Kem Regimen Askar Melayu Diraja 20 Miri RM3.5 juta. Sementara itu, projek bina baru 27 pintu Rumah Panjang Tuai Rumah Morris Mendiang Tuai Rumah Bulin bernilai RM2.6 juta. Manakala RM2.5 juta masing-masingnya diperuntukkan bagi projek Gereja St. Bernadette Simpang Bekenu dan bina baru 25 pintu Rumah Panjang Tuai Rumah George Sirai. Selain itu, RM2 juta pula diperuntukkan bagi projek Dewan Serbaguna Perumahan Lapangan Terbang iaitu gelanggang badminton dan bola keranjang. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap demikian semasa perasmian Majlis Gawai Raya Dun Lambir. Pada majlis itu, beliau turut menyempurnakan simbolik pelancaran bagi projek Integrated Community Centre Fasa 2 Taman Jelita Jaya of Taman Tunku. Projek tersebut yang sedang dalam pelaksanaan menelan kos RM2 juta. Negara harus memfokuskan strategi meningkatkan kualiti kesihatan rakyat berbanding usaha membina lebih banyak pusat-pusat rawatan. Mengutarakan pandangan itu, Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian mahu usaha mengadakan program pencegahan penyakit seperti bersenam dan mengamalkan makanan sihat diberi tumpuan. We don't build facilities hoping for more people to come. We are not looking for business. We want you to be healthy and not need to doctors. Datuk Dr. Sim bercakap kepada media selepas majlis pelancaran Karnival Komuniti Sihat Pembina Negara Kospen Wow di Hospital Umum Sarawak, Kuching pagi tadi. Karnival itu akan berlangsung selama 3 minggu. Baik, dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian mendedahkan penyakit tidak berjangkit NCD kekal penyumbang nombor 1 kematian setiap tahun di Sarawak. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, ini memberi persepsi betapa kurangnya kesedaran rakyat negeri ini dalam penjagaan kesihatan. Number 1 cause is cardiovascular. That means it's heart and stroke. Number 2 is cancer. Walaupun tidak mendedahkan jumlahnya, beliau khawatir trend tersebut akan memberi implikasi buruk kepada tahap kesihatan negeri.
Trend itu katanya mula berubah sejak COVID-19 mula reda dan beralih kepada NCD. Seramai 25 pemohon layak menerima skim bantuan deposit perumahan atau HDAS. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Ming Ti berkata, ini membuktikan kerajaan negeri terus komited membantu khususnya golongan muda berpendapatan rendah dan sederhana untuk membeli rumah. Michael Tiang Ming Ti menjelaskan skim tersebut merupakan kerjasama baik antara kerajaan dengan sektor swasta dalam menyediakan rumah mampu milik. Jelasnya, dalam berdepan peningkatan inflasi global dan harga bahan binaan, pengenalan skim tersebut adalah selari dengan komitmen Sarawak memastikan penyediaan rumah kediaman yang mencukupi, berkualiti dan mampu milik bagi memenuhi keperluan penduduk. Michael Tiang berkata demikian pada majlis penyerahan surat kelulusan kementerian untuk pembeli rumah mampu milik Sri Pertiwi Semeriang Avenue di bawah skim HDAS bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Mengulas mengenai penyerahan surat itu, beliau berkata penerima seramai 25 orang itu adalah antara kumpulan terawal yang layak di bawah skim berkenaan. Skim HDAS yang dilancarkan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Februari lepas merupakan bantuan bayaran deposit sehingga RM10,000 daripada kerajaan negeri untuk pembeli atau membina rumah kediaman pertama. Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dilihat serius menangani isu sekolah daif di negeri ini. Malah tindakan segera pada tahun 2018, pembinaan bangunan sekolah kebangsaan SK Ulu Segan Bintulu ditapak baharu dengan peruntukan hampir RM30 juta. Ekoran tapak sekolah sedia ada sering dilanda banjir dan ia sesuatu yang amat proaktif dan membanggakan. Sekolah yang mula dibina pada 24 Januari 2019 itu dan siap pada 14 Januari lalu hanya menunggu surat kelulusan menduduki daripada pihak berkuasa tempatan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA. Timbalan Menteri Pendidikan 2 Datuk Muhammad Alamin semasa melakukan tinjauan ke sekolah terbabit ternyata kagum dengan usaha kerajaan Sarawak dan reka bentuk bangunan tersebut. Saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merakatkan ribuan terima kasih di atas budi baik, jasa baik kerajaan negeri untuk membina sebuah sekolah baru menggunakan peruntukan sepenuhnya oleh kerajaan negeri Sarawak sendiri. Kepada yang amat berhormat Premier, saya merakamkan terima kasih banyak bagi pihak KPM. Manakala di SK Sungai Tisang Bintulu yang sedang melalui proses pembinaan pembangunan semula sekolah daif menggunakan peruntukan RM1 bilion mengalami sedikit kelewatan ekoran faktor Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu dan isu tanah. Namun menurut kontraktor projek, ia dijangka dapat disiapkan selewat-lewatnya penghujung tahun ini. Lawatan kerja Timbalan Menteri Pendidikan 2 itu ke PPD Tatau Sebau dan PPD Bintulu bermula 10 hingga 12 Jun, sesuatu yang penting demi melihat situasi sebenar dan permasalahan yang dihadapi di sekolah. Mana amat kalau sikit amat gagalnya saya dekarap ke kita Pak Ban Negeri Sarawak tu tidak Menteri Pendidikan dari Malaysia. Baguslah, memang bagus. Semua dia cerita pun bagus juga lah. Ulang dalam sekolah ini bagus semua. Terima kasih semua lah. Saya ketua kaum di kampung saya berterima kasih besar juga lah. Hari ini Datuk Muhammad Alamin meneruskan lawatan kerja ke sekolah-sekolah di bawah pentadbiran PPD Subis bersama Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Datuk Azhar Ahmad. Baik saudara, setakat ini berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Seperti biasa,